Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas turas Nahu dan kita masih lagi dalam perbincangan mengenai al-ismu ataupun kata nama. Dan dalam kelas hari ini kita akan mempelajari bagaimanakah cara-cara untuk kita nak mengenal pasti sesuatu perkataan dalam bahasa Arab itu adalah daripada kategori kata nama. Contoh, kalau kamu buka buku bahasa Arab, macam mana kamu nak tahu perkataan itu adalah kata nama ataupun al-ismu? Baiklah, sebelum kita mempelajari tanda-tanda ataupun cara nak mengenal pasti kata nama, Ustazah nak ingatkan semulalah apakah yang dimaksudkan dengan kata nama ataupun isim. Jadi dalam subjek bahasa Melayu, kamu dah pun mempelajari kata nama tu apa. Kata nama terbahagi kepada dua. Kata nama am, kata nama khas. Contoh-contoh kata nama ayah. Ayah daripada kategori orang. Kemudian contoh kata nama lagi adalah tempat, haiwan, tumbuhan, benda. Itu adalah kata nama. Maksudnya kata nama ni yang tak melibatkan perbuatan. Itu adalah kata nama lah. Dan dalam bahasa Arab kita panggil al-ismu. Baiklah, untuk dalam kelas turas Nahu kita pada hari ini, kita akan mempelajari tanda-tanda kata nama, iaitu alamatul ismi wa amsilatuhu, dan juga contoh-contoh kata nama tersebut mengikut tanda-tandanya. Baiklah, ada banyak tanda sebenarnya cara untuk kita nak mengenal pasti sesuatu perkataan bahasa Arab itu adalah kata nama. Tetapi untuk kelas hari ini kita akan belajar dua tanda dulu, iaitu yang pertama al-kasratu dan yang keduanya adalah at-tanwin. Baiklah, kita mula dengan tanda yang pertama, iaitu al-kasratu. Baiklah, al-kasratu maksudnya berbaris bawah. Jadi maksudnya di sini, cara pertama untuk kita nak kenal sesuatu kata nama atau isim itu, sesuatu perkataan itu adalah kata nama ataupun isim, maka kamu tengok perkataan tersebut di hujungnya ataupun di akhirnya berbaris kasrah. Jadi, bila kamu tengok perkataan bahasa Arab itu berakhir dengan baris kasrah di hujung perkataan, maka ia adalah isim ataupun kata nama. Tetapi kamu kena ingat dan kamu kena tahu perkataan kata nama yang berbaris dengan kasrah di hujung tu, di hujung perkataan tersebut ada huruf yang menyebabkan ia berbaris kasrah. Apakah huruf-hurufnya? Ada dua huruf. Yang pertama huruf jar. Huruf jar ni memang kita selalu dengar kan? Dan kamu pun ada nasyid lagu huruf jar. Min ila an ala fi rubba al-kafu al-lamu. Itu semua huruf jar. Al-lamu, al-ba'u, huruf jar. Huruf jar ni dia ada kuasa. Apakah kuasa huruf jar? Huruf jar ni kuasanya dia akan menyebabkan perkataan yang ada selepasnya berbaris kasrah di hujung. Sekejap kita akan tengok contoh mengenai huruf jar ni. Dan huruf yang kedua yang menyebabkan kata nama itu berbaris kasrah, kita panggil huruf qasam. Apa maksud huruf qasam? Huruf sumpah. Bahasa Melayu kita panggil sumpah. Contoh huruf qasam dalam bahasa Melayu, demi Allah. Demi Allah saya tak buat. Betul, demi Allah saya tak buat. Demi itu adalah huruf qasam. Okey. Dan huruf qasam ni juga bila diduduk sebelum sesuatu perkataan, jadi ataupun bila ada perkataan-perkataan selepas daripada huruf qasam atau huruf sumpah ni, huruf qasam ni mempunyai kuasa untuk menjadikan perkataan tersebut, iaitu perkataan selepas dia, berbaris kasrah di akhir. Dan kita akan tengok juga contoh-contoh mengenai huruf qasam ini. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama dahulu, iaitu huruf jar. Huruf jar iaitu huruf yang menyebabkan kata nama itu berbaris akhir, berbaris kasrah di hujung perkataan. Kita tengok contoh di sini. Ji'tu minal madrasati. Ji'tu
ji'tu minal madrasati, saya datang daripada sekolah. Baiklah, dalam ayat ini manakah dia kata nama? Cuba kamu sebutkan mana kata nama dalam ayat ini. Al-masjid. Al-masjid adalah kata nama. Masjid itu apa? Rumah Allah lah kan, yang kita duduk semayang selalu tu, kita duduk pergi semayang. Masjid ini adalah kata nama bagi kategori apa? Kategori tempat. Baik, kamu tengok masjid ni, dia berakhir dengan baris apa di hujung? Berakhir dengan baris kasrah. Baiklah, al-masjidi ni, perkataan al-masjidi ni berakhir dengan baris kasrah disebabkan ada huruf jar sebelum dia. Jadi huruf jar ini, huruf jar ini adalah min, tapi bila bersambung, min ni bila bersambung dengan huruf yang ada alif lam, kita baca mina. Huruf jar min ni, dia ni lah yang menyebabkan kata nama selepasnya ataupun perkataan selepasnya berbaris kasrah. Huruf jar banyak kan, min, ila, an, ala, fi, ruba. Semua huruf jar yang saya sebut tu, kalau ada perkataan selepas dia, huruf jar tu akan menyebabkan perkataan tersebut berbaris kasrah di hujung. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita ambil satu contoh sahaja daripada huruf jar itu, iaitu min. Kita baca sikit keterangan di bawah. Min adalah huruf jar yang menyebabkan perkataan selepasnya, iaitu al-masjid, al-masjidi berbaris bawah ataupun kasrah. Al-masjidi adalah al-ismu ataupun kata nama kategori tempat. Baiklah, harap kamu faham cara yang pertama kita nak kenal kata nama tu macam mana. Kata nama tu berbaris dengan kasrah di hujung disebabkan ada sebelumnya huruf jar. Huruf jar ni lah yang menyebabkan kata nama itu berbaris kasrah. Dia ada kuasa menjadikan perkataan selepasnya berbaris kasrah di hujung. Baiklah, kita tengok yang seterusnya, huruf qasam ataupun huruf sumpah yang menyebabkan sesuatu perkataan itu juga berakhir kasrah, berakhir dengan kasrah. Baiklah, huruf sumpah ni ada dua. Ada tiga. Di dalam bahasa Arab, huruf sumpah ada tiga, iaitu al-waw, al-ba, at-ta. Contohnya, contoh untuk al-waw, wallahi, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Dalam Al-Quran banyak kalau contoh-contoh lafaz qasam, contoh-contoh lafaz sumpah dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran ada banyak. Di dalam Al-Quran ada banyak lagi. Wattini wassaitun wal as. Itu semua adalah lafaz-lafaz sumpah. Iaitu dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai demi. Demi matahari, demi waktu fajar, wal as, demi masa, wattini, demi buah zaitun, wallahi, demi Allah. Baiklah, huruf qasam ini mempunyai kuasa untuk menjadikan perkataan selepasnya berbaris kasrah. Wallahi, berbaris kasrah di hujung perkataan. Wasyamsi, perkataan wasyamsi berbaris kasrah di hujung. Wal fajri, begitu juga perkataan wal fajri berbaris kasrah di hujung disebabkan adanya huruf sumpah sebelumnya, iaitu wa. Wa di sini diterjemahkan dengan demi. Bila waw yang maksudnya demi, maka waw yang diterjemahkan dengan demi, maka waw itu adalah waw sumpah ataupun waw qasam. Sebab dalam bahasa Arab waw ada dua, satu membawa maksud dan, satu membawa maksud demi. Waw yang membawa maksud demi itu adalah waw qasam, huruf sumpah yang menyebabkan perkataan selepasnya berbaris kasrah. Kita tengok huruf sumpah yang seterusnya, iaitu al-ba, wallah, wabillahi la ajtahidanna, demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Wabillahi, tengok kepada lafaz wabillahi, ba adalah huruf qasam. Ba menyebabkan huruf qasam ba ini menyebabkan perkataan selepasnya berbaris kasrah. Begitu juga lafaz sumpah ta, watallahi, ta huruf qasam ataupun huruf sumpah.
dan dia menjadikan perkataan yang selepasnya berbaris kasrah. Jadi, bila kamu tengok dalam buku bahasa Arab, sesuatu perkataan itu berbaris kasrah di hujung, disebabkan ada huruf sumpah sebelumnya, iaitu al-waw, wa, bi, ta, maka perkataan tersebut adalah isim. Kita baca sikit. Di sini huruf sumpah wa, bi, ti menjadikan perkataan selepasnya berbaris bawah ataupun kasrah. Jadi ini adalah cara yang pertama macam mana kita nak kenal sesuatu perkataan bahasa Arab itu adalah daripada kategori isim. Cara yang pertama, perkataan itu berakhir dengan kasrah di hujung. Disebabkan apa? Disebabkan sebelum perkataan itu ada huruf jar, ataupun disebabkan sebelum perkataan itu ada huruf qasam ataupun huruf sumpah. Baiklah, harap kamu faham. Cara yang pertama kita nak kenal sesuatu perkataan bahasa Arab itu adalah isim. Seterusnya kita tengok cara yang kedua pula, iaitu at-tanwin. Apakah maksud at-tanwin? At-tanwin itu maksudnya perkataan isim atau kata nama itu menerima baris dua. Apa dia baris dua tu? Baris dua tu adalah fathatain, kasratain, dhammatain. Baiklah, contoh di sini madrasatun. Madrasatun sekolah. Madrasatun adalah isim bagi kategori tempat. Seterusnya talibun, maksudnya pelajar, adalah isim ataupun kata nama bagi kategori orang. Kalau kamu perhatikan, madrasatun dan talibun kedua-duanya berakhir dengan tanwin di hujung perkataan. Jadi, tanwin ini menandakan perkataan tersebut adalah daripada kategori kata nama. Adalah kata nama. Jadi mudah nak kenal kata nama. Tengok hujung perkataan tu ada tanwin, sama ada fathatain, kasratain atau dhammatain, maka perkataan tersebut adalah isim. Baiklah, inilah dia di antara cara-cara untuk kita nak kenal isim. Kita belajar dulu dua tanda hari ini, iaitu al-kasrah dan at-tanwin. Dan pada pembelajaran yang seterusnya kita akan belajar lagi beberapa lagi cara ataupun beberapa lagi tanda untuk kita nak mengenal isim di dalam bahasa Arab. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.